Terima kasih, Tan Sri Yang Dipertua. Saya ingin menyatakan bahawa Undang-Undang Perlindungan Pemberi Maklumat patutnya dibentangkan lebih awal lagi. Tapi sungguh pun lambat, biar dia lambat, lebih baik daripada tak sampai langsung. Dan oleh sebab itu saya rasa, saya cakap dari segi pengalaman saya, kerana semasa saya memberikan maklumat tentang satu skandal yang begitu besar, itu skandal Perwajar yang melibatkan kerugian berbilion-bilion ringgit yang diumumkan oleh Kerajaan Persekutuan pada masa itu adalah 5.4 bilion, tapi dijangka sampai 10 bilion ringgit, Tuan Yang-Dipertua. Dan ini ekoran daripada laporan tentang penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa yang berlaku dalam Perwajar. Selepas perkara ini dibawa ke Parlimen, dan pada masa itu saya masih seorang ahli Parlimen, belum masuk ke penjara lagi, dan juga bahawa membawa perkara ini di seluruh negara untuk mendesak bahawa satu tindakan diambil. Akhirnya tindakan diambil ke atas pengurus besar pada masa itu, mendiang Tan Sri Eric Chia. Tapi sungguh pun beliau didakwa, saya pun disaman di mahkamah secara sivil dan berlarutan sehingga saya dipilih, lantik untuk menjadi Ketua Menteri Pulau Pinang. Dan kalau bukan kerana Tan Sri Eric Chia meninggal dunia, saya percaya kes ini akan terus berlangsung di mahkamah. Dan apa yang saya nak sebut, Datuk Seri Yang Bertua, ialah bahawa sungguh pun bila kita mendedarkan skandal yang merugikan negara begitu besar, saya tidak mendapat sebarang perhatian, perlindungan ataupun keprihatinan daripada pihak berkuasa. Bila kita jalankan tugas demi kepentingan negara, demi kebaikan rakyat, demi menjimatkan wang rakyat, pihak Kamar Peguam Negara maupun pihak penguatkuasa langsung tidak ambil peduli dan langsung tidak ambil perhatian. Dan saya rasa inilah yang amat mendukacitakan, kerana seakan-akan mengharapkan bahawa sungguh pun kita yang memberi maklumat demi kepentingan rakyat, biarkan kita untuk apa-apa jadilah, tak hirau langsung tentang usaha yang memberikan maklumat. Dan saya rasa itulah sebabnya, kerana tidak ada sebarang perlindungan kepada pemberi maklumat, ini menyebabkan gejala rasuah menular dan menjadi lebih teruk tahun demi tahun. Sehingga kalau kita lihat daripada statistik ataupun penilaian yang dibuat oleh Transparency International, daripada tahap yang paling baik, iaitu tahap 37, kita sekarang sudah jatuh ke tanggal 56. Ini menunjukkan apa, Tuan Yang-Dipertua? Bahawa pihak penguatkuasa langsung tidak serius, tidak committed untuk menjalankan tugas. Saya nak tahu mengapa tindakan yang diambil ke atas pemimpin-pemimpin tertinggi UMNO pada masa itu, termasuk seorang bekas ketua pemuda UMNO, ditarik balik. Sungguh pun pada masa itu BPR mahukan kes ini dijalankan. Mengapa ia ditarik balik oleh Peguam Negara? Begitu saja. Bila ada bukti rasuah yang kukuh, dan sehingga sekarang bila kita ada bukti rasuah yang kukuh terhadap baik Ketua Menteri ataupun pemimpin-pemimpin negara, ia langsung tidak dihiraukan. Dan itulah yang saya rasa menimbulkan tanda tanya. Kalau kita cakap memberi perlindungan pemberi maklumat masih diletakkan di dalam kuasa MACC ataupun SPRM sekarang, bolehkah ia diyakini? Bolehkah ia dipercayai bahawa mereka akan betul-betul memberikan perlindungan kepada pemberi maklumat? Kerana selagi ia kari SPRM menjalankan tugas secara pilih kasih, secara melihatkan unsur-unsur yang tidak berkaitan dengan undang-undang ataupun berdasarkan unsur-unsur politik,
maka saya rasa kewibawaannya untuk melindungi pemberi maklumat tidak akan berkesan sungguh pun Dewan pada hari ini meluluskan akta ataupun rang undang-undang perlindungan pemberi maklumat. So saya rasa di sini yang perlu dipersoalkan ialah apakah jaminan yang kita boleh dapat bahawa badan penguatkuasa, pihak penguatkuasa ada badan agensi penguatkuasaan boleh menjalankan tugasnya dengan baik, bebas, neutral dan juga berteraskan undang-undang. Itulah soalan pertama. Yang kedua, yang kita nak tanya, kerana di bawah Seksyen 8 Seksyen 8 perlindungan maklumat sulit, yang betul, yang dinyatakan bahawa mana-mana yang membuat atau menerima pendedahan, kelakuan tidak wajar atau memperoleh maklumat sulit dalam perjalanan penyiasatan terhadap pendedahan semikian tidak boleh mendedahkan maklumat sulit itu atau mana-mana bahagiannya. Adakah ini bermakna sekiranya ini didedahkan, maka perlindungan yang boleh diberikan di bawah akta ini atau rang undang-undang ini akan ditarik balik? Nah, sekiranya ditarik balik, bukankah ini menunjukkan bahawa ini pun satu usaha untuk menutup daripada diketahui atau didedahkan kepada orang umum, pada orang ramai. Dan saya rasa ketulusan itulah yang paling penting. Kalau kita tak benarkan ia didedahkan, manakah maka ia mungkin ditutup selama-lamanya. Dan itu saya rasa yang kita tak mau lihat. Kerana ketulusan adalah satu prinsip yang harus ditegakkan. Itulah sebab bila kita cakap tentang usaha anti rasuah, Transparency International gunakan istilah ketulusan. Mengapa? Kerana transparansi adalah asas untuk memenangi rasuah, penyelewengan ataupun penyalahgunaan kuasa. Dan sekiranya tidak ada prinsip, unsur ataupun rangka bentuk ketulusan dan struktur ketulusan dibenarkan, maka saya rasa rang sedemikian tidak dapat menjalankan tugasnya secara berkesan.